Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel terkini. Ini berita terkini untuk keadaan dan situasi menantu Muhyiddin yang dalam keadaan kritikal pada waktu ini. Terkini, menantu Muhyiddin sah dikenakan notis merah oleh Interpol. Saudara-saudara sekalian, menantu Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah Polis Antarabangsa Interpol kerana dikehendaki SPRM. Menurut utusan Malaysia, perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein. Semalam di dalam artikel yang ditulis oleh sabudinhusin.com, kita telah membaca bahawa satu persoalan besar ditimbulkan untuk Muhyiddin Yassin. Persoalan itu ialah tidak malukah Muhyiddin bahawa menantu beliau kini menjadi bahan buruan, kepada polis antarabangsa termasuklah Malaysia. Selain daripada itu, yang dipersoalkan juga ialah bagaimana Muhyiddin Yassin boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi, bagaimana Muhyiddin Yassin mahu diangkat menjadi Perdana Menteri sekali lagi, walhal menantu beliau turut kini menjadi buruan. Selain itu, ada juga netizen yang mengatakan bahawa bagaimana Muhyiddin Yassin dapat memartabatkan, menguatkuasakan undang-undang kalau dia jadi Perdana Menteri sekiranya menantu beliau sendiri dicari dan diburu oleh pihak berkuasa, kata mereka lagi. Dan paling dicadangkan oleh netizen ialah supaya Muhyiddin dapat menghubungi menantu beliau ini untuk mengarahkan beliau pulang atau sekurang-kurangnya mendedahkan lokasi menantu beliau ini. Ada persoalan besar daripada netizen. Kenapa menantu Muhyiddin ini sanggup melarikan diri padahal dia tahu mentuanya itu ialah pemimpin besar dalam sebuah parti dan pemimpin besar Malaysia. Bukankah itu perkara yang memalukan mentua beliau, kata mereka. Dan kalau itu ada terjadi, dia sanggup melarikan diri dan sanggup pula untuk tidak memikirkan perkara yang akan menimpa terhadap Muhyiddin dan keluarganya. Mereka bertanya, apa sebenarnya yang mungkin cuba disembunyikan? Adakah isu yang mereka sembunyikan, kata netizen? Mereka mula menggunakan pepatah, iaitu berani kerana benar, takut kerana salah, kata mereka. Jadi, adakah beliau melarikan diri ini kerana takut sesuatu, kata mereka, walaupun menantu Muhyiddin telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau bukan melarikan diri tetapi menunggu untuk masa pulang ke Malaysia. Peguam yang turut disenaraikan dalam Interpol ini, senarai merah Interpol juga, mengatakan bahawa beliau sebenarnya teraniaya. Mereka akan balik kalau mereka tidak teraniaya, kata mereka lagi. Menjadi persoalan daripada netizen ialah apakah kalau Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan sekali lagi, dua buruan Interpol merah ini akan kembali semula ke Malaysia. Itu persoalan daripada netizen. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang terkini, menantu Muhyiddin kini dikenakan notis merah Interpol. Adakah Muhyiddin akan bertindak balas dengan mengarahkan menantu beliau ini pulang ke Malaysia atau memberitahu lokasi anak menantu beliau ini? Adakah Muhyiddin akan berani melakukan itu? Seperti yang dinyatakan oleh Sabudin, tak malukah Muhyiddin untuk menantu beliau dijadikan buruan ini, dan bagaimana Muhyiddin mau jadi Perdana Menteri sekali lagi, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, Ketua Polis Negara kita telah pun mengesahkan bahawa kedua-dua mereka ini telah diberikan tindakan notis merah dan kini menjadi buruan. Dua individu yang dimaksudkan ialah Muhammad Adlan Berhan dan juga Mansur Saad, peguam dan tokoh penting dalam NERS. SPRM mendakwa kedua-dua mereka ini dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara ini pada bulan Mei. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad Adlan meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Bahru. Dia dipercaya berlepas ke negara ketiga, kata sumber itu.
Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan luar biasa yang pastinya Anda tak pernah tahu. Nur Jazlan mengatakan bahawa taktik kotor pembangkang ini berkaitan dengan spanduk yang digunakan untuk menolak calon Pakatan Harapan. Ketua UMNO Pulai Nur Jazlan Mohammed menolak dakwaan kononnya berlaku penolakan daripada cawangan UMNO di bawah bahagiannya terhadap calon BNPH Pulai Suhaizan Kayat. Ini selepas tersebar gambar spanduk yang didakwa muncul di lokasi tidak dikenal pasti di Pulai menjelang hari penamaan calon hari ini, menyatakan, kami calon-calon UMNO bahagian Pulai menolak calon Pakatan Harapan. Bagaimanapun Nur Jazlan yang juga timbalan yang di-Pertua Dewan Negara memberitahu, Malaysia kini spanduk itu cuma taktik kotor oleh lawan mereka. Saya anggap perbuatan menaikkan banner dan mengambil gambar untuk diviralkan dalam media sosial itu adalah perbuatan daripada pihak pembangkang, kata beliau lagi. Taktik kotor yang sepatutnya tak digunakan, kata anggota Majlis Tertinggi UMNO itu ketika ditemui Malaysia kini pada majlis di Pulai bersama Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Suhaizan dan Jentera Pilihan Raya BN malam tadi. Kalau betul ada penolakan dari cawangan-cawangan saya, akan ada ketua cawangan yang buat sidang akbar dan sebagainya. Tapi tak ada jelas Nur Jazlan yang juga bekas ahli parlimen Pulai. Jadi saya anggap benda ini sebagai satu perkara palsu dan taktik kotor oleh pembangkang, katanya lagi. Pada pilihan raya kecil ini, Suhaizan dijangka menentang calon PN Zulkifli Jaafar dan sekurang-kurangnya seorang calon bebas di kerusi parlimen itu yang kosong berikutan kematian penyandangnya, pemimpin amanah Allahyarham Salahuddin Ayub. Nur Jazlan pernah bertanding menentang Allahyarham Salahuddin dan Loh Kah Yong daripada PN dalam pertembungan 3 penjuru pada PRU 15 lalu. Susulan kerjasama politik selepas PRU 15 dan dengan PH dan parti lain yang kini dalam kerajaan, BN mengumumkan akan memberi laluan kepada amanah untuk mempertahankan kerusi itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Saudara-saudara sekalian, pertarungan dalam pilihan raya seringkali menggunakan teknik yang kotor. Tidak dapat dinafikan kerana itu ialah teknik untuk nak menang semata-mata. Tapi apakah itu akan menjadi ikutan? Tak tahulah, terpulang kepada Anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam pilihan raya, pastinya pelbagai senjata, pelbagai kekuatan, pelbagai isu ditimbulkan dan dipamerkan. Hanya dengan satu niat, yaitu menang. Menang dan menang. Tetapi yang menariknya ialah ada beberapa parti maupun gabungan yang sanggup melakukan apa sahaja semata-mata untuk mendapatkan kemenangan. Mereka atau tidak memperdulikan apakah kaedah, apakah cara itu akan menimbulkan kesan jangka panjang atau tidak, tetapi tetap dilakukan demi untuk mendapatkan kemenangan. Ini semua didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kali ini, pagi ini. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kita bertarung dengan fitnah dan hasutan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, merujuk kepada pilihan raya. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan suasana pilihan raya ketika ini adalah lebih rumit berbanding kebiasaan kerana berlakunya perbuatan menyebarkan kebencian dan prasangka yang berterusan. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu berkata, keadaan tersebut menyebabkan kerajaan perpaduan terpaksa bertarung dengan ancaman fitnah dan asakan polemik yang boleh mengganggu gugat hak serta keselamatan orang Melayu.
Kita kini bertarung dengan fitnah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertarungan ini lebih rumit kerana ada hasutan serta mencungkil naluri batin dan bukannya berdasarkan pertimbangan rasional, kata beliau semasa berucap pada sesi perjumpaan bersama jentera pilihan raya Kerajaan Perpaduan di Iskandar Puteri hari ini. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, merangkap pengerusi Barisan Nasional BN, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan pemimpin tertinggi PHBN Johor serta jentera pilihan raya Kerajaan Perpaduan. Anwar berkata, dalam tempoh 8 bulan mentadbir negara, Kerajaan Perpaduan berjaya mengangkat martabat Malaysia dan menangani pelbagai isu termasuk kemiskinan, tata kelola serta memulihkan kembali ekonomi negara. Beliau juga berkata gabungan atau gandingan PHBN dalam Kerajaan Perpaduan menjadi satu-satunya gabungan yang mampu menyelamatkan Malaysia. Anwar berkata, aspek progresif yang didukung PH digabungkan dengan pengalaman BN dalam mentadbir negara adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tempo pemerintahan Perikatan Nasional PN sebelum ini. Dengan pengalaman rakan-rakan BN dan aspek progresif PH, bagi saya gabungan ini adalah satu-satunya wadah dan wahana untuk selamatkan Malaysia ketika ini, kata Anwar Ibrahim pada majlis yang dihadiri lebih 500 jentera parti dalam Kerajaan Perpaduan sempena pilihan raya kecil PRK Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Pilihan raya itu diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup pada 23 Julai lepas. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari ini sebagai hari penamaan calon dan 9 September depan sebagai pengundian bagi kedua-dua kerusi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu dan tajuk panas pada pagi ini. Kita bertarung dengan fitnah dan hasutan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa pendapat anda sekalian? Tekan butang subscribe, itu percuma. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang kita kasihi, dan ianya pasti mengejutkan dan pembongkaran yang luar biasa yang saya fikir anda akan kongsikan dan anda akan berikan kepada rakan-rakan anda. Tapi sebelum itu, bantu dulu saya untuk mengembangkan channel ini. Tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, sukar untuk menyelamatkan Malaysia kerana pembangkang ekstremis main isu agama, kaum tarik sokongan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan, sila rujuk berita ini di BH Online. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan juga komen anda tentang pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Apa pendapat anda sekalian apabila beliau nyatakan sukar untuk menyelamatkan Malaysia, pembangkang ekstremis main isu agama, kaum untuk tarik sokongan. Kerajaan Perpaduan berdepan cabaran lebih rumit untuk menyelamatkan Malaysia berikutan sikap pembangkang yang ekstremis dengan memainkan isu kaum dan agama bagi menarik sokongan rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata hubungan kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional BN menerusi Kerajaan Perpaduan ketika ini adalah kaedah terbaik untuk menyelamatkan Malaysia. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kaedah yang digunakan pembangkang di negara ini tidak ubah seperti gerakan fasisme yang banyak berlaku dalam suasana politik negara barat seperti Amerika Syarikat. Walaupun tidak sama sepenuhnya, namun kerajaan berdepan cabaran dan asakan berlandaskan fitnah dan kecaman. Jadi pertarungan ini lebih rumit daripada biasa kerana hasutan mereka membangkitkan emosi, sikap prasangka serta kebencian dan bukannya menggunakan pertimbangan rasional. Perkara ini bukan asing di dunia, khususnya di benua Eropah. Kebangkitan neo-Nazi dan fasisme yang menyebabkan segerombolan kalangan muda membenci kaum minoriti, orang asing dan agama lain. Jadi jawapannya adalah kita perlu menggunakan landasan kebijaksanaan dan pertimbangan waras bagi memahami semangat Malaysia Tulen.
Justru dalam aspek progresif Pakatan Harapan PH dan pengalaman pentadbiran Barisan Nasional BN, gabungan ini adalah wadah terbaik untuk menyelamatkan Malaysia sekarang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi. Sementara itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan pentadbirannya komited dalam memastikan hak masyarakat Melayu dan Bumiputera sebagai golongan majoriti di negara ini kekal terjamin. Tiada sesiapa boleh pertikai negara ini dan mereka terima kehadiran Melayu dan Bumiputera sebagai majoriti. Sebab itu, bahasa, agama dan hak istimewa Melayu dalam kerajaan perpaduan jelas dan tidak akan dimungkiri. Jangan ada kekhawatiran dalam soal itu. Kita terima pakai prinsip dalam perlembagaan dan tidak sama sekali meremehkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, apalagi merendahkan atau menghina siapa juga. Malah, kita santuni dan anggap semua kaum dan agama di Malaysia sebagai satu pasukan keluarga untuk selamatkan Malaysia, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan juga pengakuan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang kita tunggu-tunggu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak malukah atau tak rasa malukah Muhyiddin bila menantunya kini buruan Interpol? Macam mana nak jadi Perdana Menteri semula? Persoalan ini timbul dan persoalan ini bertitik tolak daripada tindakan pihak kerajaan Malaysia telah pun menyenarai merahkan menantu Muhyiddin dan seorang peguam dan disenaraikan merah dalam Interpol. Saudara-saudara sekalian, menantu Muhyiddin Yassin kini sah diletakkan dalam notis merah Interpol atau polis antarabangsa untuk ditangkap dan dibawa balik ke Malaysia. Ini bermakna Muhammad Adlan Berhan sekarang adalah orang buruan pihak berkuasa di peringkat antarabangsa dan dicari di seluruh dunia. Ada persamaan dengan Jolo? Iya, ada. Jolo pun telah disenaraikan sebagai senarai merah Interpol. Menantu Muhyiddin pun telah disenaraikan senarai merah Interpol. Jadi mereka sekarang mempunyai status yang sama. Ini bermakna Muhammad Adlan Berhan sekarang adalah buruan pihak berkuasa di peringkat antarabangsa dan dicari di seluruh dunia. Turut bersama diburu Interpol ialah seorang peguam Mansur Saad. Kedua-dua mereka dikehendaki SPRM untuk disiasat berkaitan dakwaan rasuah berhubung projek melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka dipercayai melarikan diri ke luar negara sejak bulan Mei tahun ini. Ya sudah, tindakan notis merah telah dikenakan terhadap mereka, kata Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara kita iaitu Razarudin Hussein hari ini mengesahkan berkaitan notis merah terhadap kedua-dua suspek yang dikehendaki SPRM itu. Muhammad Adlan sebelum ini melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah oleh SPRM yang menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Dia juga mendakwa akaun bank baik pribadi maupun yang dikaitkan dengan syarikatnya telah dibekukan tanpa notis. Bagi Mansur pula, dia mendakwa bahawa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Dengan disenaraikan dalam senarai merah Interpol ini, tidak rasa malukah Muhyiddin dengan apa yang sedang berlaku dan diperbualkan ramai. Di mata umum, gambaran yang terpampang dan sedang diperkatakan ramai ialah menantu seorang bekas Perdana Menteri sedang diburu dan kini diletakkan dalam notis merah Interpol. Berikutan enggan menyerah diri. Di mana rasa tanggungjawab Muhyiddin sebagai pemimpin dan bekas Perdana Menteri? Jika tidak boleh meminta menantunya untuk menyerah diri, beliau tentunya boleh meminta anak perempuannya iaitu isteri Muhammad Adlan untuk memujuk suaminya agar segera kembali dan menyerah diri kepada SPRM. Lagipun,
Berapa lama mau melarikan diri dan bersembunyi? Kenapa Muhyiddin tidak melakukannya? Terpenting sekali, macam mana nak jadi Perdana Menteri semula. Jika perkara penting seperti ini pun, yaitu memastikan menantu sendiri patuh kepada undang-undang pun, gagal dilakukan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe, itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling hangat, paling hot pada malam ini. Dipetik dari Malaysia kini, akhirnya menantu Muhyiddin dan peguam dikenakan notis merah Interpol. Menantu Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah Polis Antarabangsa Interpol kerana dikehendaki SPRM. Menurut utusan Malaysia, perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Negara Razarudin Hussein. Ya sudah, kata beliau, tindakan notis merah dikenakan terhadap mereka, katanya kepada akhbar harian itu. Dua individu itu ialah Muhammad Adlan Berhan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin Nabilah dan Mansur Saad, seorang peguam dan tokoh penting dalam NIRS Sendirian Berhad. SPRM mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara pada bulan Mei. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad Adlan meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Bahru. Dia dipercaya berlepas ke negara ketiga, kata sumber itu. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Dia juga mendakwa bahawa akaun bank baik peribadi maupun yang dikaitkan dengan syarikatnya telah dibekukan tanpa notis. Bagi Mansur, dia mendakwa bahawa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Pada 2011, NIRS Sendirian Berhad telah dianugerahkan kontrak 12 tahun untuk memantau kemasukan warga asing ke Malaysia serta mengeluarkan pas pekerja atau pas lawatan pekerjaan sementara PLKS. Saudara-saudara sekalian, isu ini sedang hangat diperkatakan di seluruh Malaysia. Ada yang berkata bahawa di manakah lokasi menantu Muhyiddin ini, dan ada yang menuntut supaya Muhyiddin Yassin mendedahkan perkara tersebut. Kerana kata mereka, kalau Muhyiddin Yassin nak menjadi Perdana Menteri lagi nanti, bagaimana, adakah beliau dapat menentukan kedudukan menantu beliau nanti ini? Selain daripada itu, ada juga yang mengatakan bahawa balik sajalah menantu Muhyiddin, kalau benar tidak bersalah, kenapa takut, kata mereka. Kalau benar dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan melarikan diri, kata netizen lagi. Dengan pepatah, berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi, di mana kedudukan menantu Muhyiddin sekarang ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe, itu percuma. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan mahkamah yang pastinya akan menggemparkan Perikatan Nasional, khususnya kepada Sanusi Maknur. Baru-baru ini Sanusi Maknur telah pun disaman oleh Vincent Tan dengan Berjaya Land dengan jumlah saman yang memang sangat luar biasa besar, yaitu sebanyak 200 juta. Jika difikirkan dari mana hendak mendapatkan RM 200 juta itu bukan satu jumlah yang kecil. Bagi pendapat saya, jumlah itu kalau beliau bukan orang yang terlalu kaya, itu hampir mustahil untuk dibayar. Namun, hari ini keputusan mahkamah lebih menyengat dan lebih parah, mungkin lebih sadis untuk Sanusi Maknur. Mahkamah mengumumkan lanjutan sekatan sementara Vincent Tan pada Sanusi. Itu keputusan yang telah diumumkan di mahkamah pada hari ini. Dipetik daripada Malaysia Kini,
Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonan ahli perniagaan Vincent Tan untuk injuksi ad interim terhadap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor. Mahkamah Sivil membuat keputusan pagi ini apabila ia menangguhkan perbicaraan yang dijadualkan hari ini. Permohonan injuksi antara pihak ahli perniagaan, planatif dan defendant hadir pada 25 Oktober. Sebelum ini, pada 17 Ogos, Mahkamah membenarkan perintah larangan ex parte Vincent Tan. Hanya planatif hadir semasa perbicaraan terhadap Sanusi sehingga hari ini yang dikaitkan dengan saman fitnah ahli perniagaan itu terhadap pimpinan atau pemimpin Sanusi. Hari ini pada mulanya ditetapkan untuk pasukan undang-undang Vincent Tan dan Sanusi untuk membentangkan hujahan lisan sama ada. Injuksi patut dikenakan sementara menunggu penyelesaian tuntutan mahkamah. Ketika dihubungi pagi ini, peguam bela ahli perniagaan itu, Chua Kia Lin, berkata bahwa pasukan undang-undang Sanusi berhasrat untuk menentang permohonan injuksi dan memerlukan lebih masa untuk memfailkan afidavit dan hujahan bertulis mereka. Memandangkan kami planatif tidak mempunyai bantahan terhadap perkara itu, Mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan antara bahagian pada 25 Oktober. Dalam pada itu, Mahkamah juga telah memberikan injuksi ad interim sementara menunggu pelupusan penuh injuksi inter parte, kata Chua. Semakan pada senarai kuasa dalam talian Badan Kehakiman menunjukkan bahawa perkara itu ditetapkan untuk penderangan injuksi inter partes pada 25 Oktober di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Chong Yu Choi. Malaysia kini sedang menunggu jawapan daripada Peguam Sanusi berhubung perkara itu. Sebelum ini, Peguam Tan mengeluarkan surat tuntutan maaf pemimpin Perikatan Nasional itu dan pampasan 200 juta ringgit. Ini membabitkan dakwaan Sanusi mengenai ketidakwajaran antara Tan dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berhubung projek pembersihan Sungai Kelang. Selepas Menteri Besar Kedah itu didakwa enggan mematuhi surat undang-undang Tan, pengasas kumpulan berjaya itu memfailkan saman fitnah itu pada 8 Ogos. Red saman itu adalah atas ucapan Sanusi semasa kempen pilihan raya negeri Kedah di dataran Darul Aman Jitra pada 2 Ogos yang menyaksikan kehadiran ratusan orang. Menurut pernyataan tuntutan, Tan dan Berjaya Len Berhad, masing-masing planatif pertama dan kedua, menolak dakwaan itu dengan alasan Sanusi enggan mematuhi surat undang-undang mereka melalui surat peguamnya sebagai jawapan bertarikh 8 Ogos. Planatif mendakwa bahawa bukan sahaja dakwaan itu tidak berasas dan tidak benar, tetapi juga diucapkan dan disebarkan dengan niat jahat untuk matlamat politik. Tan dan syarikat itu mendakwa Sanusi tidak mengambil langkah munasabah untuk mengesahkan kebenaran dakwaan itu sebelum melafazkannya semasa ucapan. Mendakwa defendant mahu mendapatkan publicity murahan dan sensasi untuk keuntungan peribadi atau pilihan raya. Planatif mendakwa bahawa kenyataan Sanusi menggambarkan mereka sebagai korup dan kroni Amiruddin telah menyebabkan kerajaan negeri Selangor menanggung kerugian RM180 juta daripada tanah yang dikatakan diberikan secara percuma dan menipu rakyat Selangor antara lain. Selain pelbagai ganti rugi, Tan dan Berjaya Len memohon injuksi untuk menghalang Sanusi daripada terus mengulangi kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu. Planatif juga menuntut faedah 5% ke atas sebarang jumlah penghakiman yang diberikan, kos dan atau apa-apa relief yang lain difikirkan sesuai oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe itu percuma. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kemenangan besar buat rakyat Malaysia yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Adakah dengan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lebih mendapat kepercayaan daripada rakyat? Hari ini Anwar Ibrahim telah mengumumkan dana tambahan RM30 juta untuk menaik taraf laluan Gerik-Jeli. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 30 juta ringgit bagi menaik taraf Jalan Raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik dan Jeli. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata,
Peruntukan tersebut adalah sebagai tambahan peruntukan penyelenggaraan jalan itu yang dianggarkan sebanyak Rm80 juta sehingga Rm100 juta. Terdapat banyak permohonan peruntukan bagi penyelenggaraan jalan di seluruh negara dan saya akan mengkajinya dalam belanjawan madani kedua yang akan dibentangkan pada Oktober, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi hari ini saya boleh meluluskan tambahan Rm30 juta untuk perbaiki jalan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan ketika melancarkan kempen My Jalan Kementerian Kerja Raya KKR di Gerik, Lapur bernama. Turut hadir Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantan Linggi dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad. Untuk rekod, sebelum ini Alexander mengumumkan peruntukan awal Rm30 juta daripada KKR bagi menaik taraf dan menyelenggara laluan tersebut. Sementara itu, dalam satu hantaran di Facebook Anwar sebentar tadi, beliau menyifatkan jumlah peruntukan tersebut pastinya memberi impak besar kepada pembangunan infra di kawasan berkenan untuk dimanfaatkan kepada pengguna jalan raya. Katanya, kerajaan perpaduan sentiasa prihatin dalam keluh kesah rakyat serta memahami keinginan rakyat untuk memiliki kemudahan asas, yaitu jalan raya yang selesa dan selamat. Saudara, sejak jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan pelbagai inisiatif untuk kebaikan rakyat semua. Salah satunya ialah beliau juga telah pun menambah beberapa projek, termasuk cuba membantu memperbaiki bekalan air bersih di Kelantan. Namun demikian, adakah tindakan itu tidak mencukupi sehingga hanya 2 kerusi yang mampu dimenangi oleh Pakatan Harapan BN di Kelantan. Diharap dengan peruntukan-peruntukan yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu menangi hati rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari selepas LHDN membekukan akaun Hamzah Zainuddin dan keluarganya, hari ini Hamzah Zainuddin tampil memberikan kata atau komen tentang perkara tersebut. Sebelum saya teruskan ulasan dan pendedahan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Baiklah, kemarin kita digemparkan dengan satu isu yang luar biasa, yaitu akaun Hamzah Zainuddin dan keluarganya telah pun dibekukan oleh LHDN. Kononnya LHDN membekukan akaun tersebut ada kaitan dengan siasatan SPRM baru-baru ini. Namun demikian, yang lebih mengejutkan kita ialah apabila Hamzah Zainuddin tampil membuat pengakuan, tampil membuat pencerahan yang kita tunggu-tunggu. Walau bagaimanapun, sejauh mana kita boleh meyakini pendedahan dan pencerahan serta pengakuan daripada Hamzah Zainuddin ini terpulang pada Anda. Sila tulis dalam ruangan komen Anda. Hamzah Zainuddin kata akaun yang dibeku adalah atas arahan pemimpin politik tertinggi kerajaan. Ada netizen yang mula memberikan komen. Mereka kata asal saja ahli politik yang disiasat SPRM atau dibekukan. Balik-balik jawapannya ialah ada orang yang mengarahkan pembekuan. Itu yang seringkali berlaku. Padahal kalau orang biasa, tiada pula masalahnya. Saudara-saudara, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengesahkan hasil dalam negeri LHDN telah membekukan akaun miliknya dan istrinya semalam. Hamzah yang merupakan Setiausaha Agung Bersatu itu mendakwa pembukaan itu berpunca daripada tekanan dan campur tangan pemimpin-pemimpin politik tertinggi Kerajaan Persekutuan. Pembekuan ini yang kemudiannya disebarkan kepada media merupakan usaha terdesak kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim untuk terus menekan pimpinan PN yang semakin mendapat kepercayaan rakyat, kata Hamzah Zainuddin lagi. Ia juga satu taktik kotor yang berterusan bagi mencipta persepsi buruk terhadap Perikatan Nasional, terutama selepas sokongan
Majoriti rakyat beralih kepada PN yang memenangi 146 daripada 245 kerusi DUN baru-baru ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, pembekuan itu dilaporkan berkaitan dengan siasatan SPRM yang sedang dijalankan terhadapnya. Hamzah berkata pendakwaan politik terhadapnya serupa seperti kes melibatkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang kini berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan projek Jana Wibawa ketika dia menjadi Perdana Menteri. Pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan itu. Namun, 3 pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 terhadap Muhyiddin Yassin masih lagi kekal. Hamzah Zainuddin juga berkata dia pasti ada banyak lagi tindakan politik akan diambil terhadapnya dan pemimpin PN lain dalam masa terdekat. Kezaliman kerajaan PHBN ini tidak akan menghentikan perjuangan saya, kata Hamzah Zainuddin lagi. Sementara itu, Hamzah Zainuddin berkata dia telah menyerahkan surat tuntutan kepada kerajaan SPRM dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Peguam saya sedang menyediakan kertas-kertas tindakan untuk tujuan memulakan tindakan mahkamah terhadap SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM dan kerajaan kerana mengheret nama saya dalam kes pendakwaan yang tiada kena mengena dengan saya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat petang ini datang daripada Harapan Daily. Perikatan Nasional Kerajaan gagal berkuasa pun sebab peralatkan nama Islam. Itu kata pengarah komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad. Apabila beliau kata Perikatan Nasional PN telah gagal mentadbir kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ketika berkuasa selama 33 bulan, namun ia berjaya ditutup dengan memperalatkan nama Islam. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan bantulah saya. Tekan butang subscribe itu percuma. Anda tak perlu bayar apa-apa. Dengan menekan butang subscribe, Anda mendapat ulasan terkini percuma daripada channel ini dan juga daripada rakan-rakan penganalisis politik yang lain, pemerhati politik yang lain, dan Anda dapat mengembangkan channel ini. Terima kasih atas bantuan Anda semua. Beliau berkata, Khalid Samad berkata, apabila kerajaan perpaduan di Selangor membentangkan prestasi sepanjang 5 tahun, ia sudah tidak lagi relevan disebabkan ada penyokong PN yang sudah didoktrin bahawa prestasi dan kecemerlangan kerajaan tidak penting. Apa yang penting, katanya, Perikatan Nasional yang kononnya mahu menyelamatkan Islam itu mesti kekal berkuasa biarpun gabungan itu terbukti gagal dalam pentadbiran mereka. Bila kita nak hadapi pilihan raya negeri di Selangor, kita nyatakan apa kejayaan kerajaan negeri, apa kebaikan yang dah dilaksana, tapi semuanya dah jadi tak relevan. Bagi orang-orang yang termakan dengan doktrin PN, prestasi kerajaan yang cemerlang semua tak penting. Yang penting, PN mesti berkuasa kerana Perikatan Nasional itulah yang akan selamatkan atau hentikan ancaman terhadap Islam yang kononnya sedang berlaku menurut Khalid Samad. Dia hanya mampu menghasilkan, menurut Khalid Samad, dia hanya mampu menghasilkan persepsi, oh ini tak ikut Islam. Tapi apa Islam cadangkan, dia tak cakap pula. Dia tutup kegagalan Perikatan Nasional dengan memperalatkan Islam, kata Khalid Samad. Dia selubung Islam tu pada dia. Apa yang PN tak mampu buat dan gagal, mereka kata yang penting Islam selamat. Ini adalah satu corak pemikiran yang akan memundurkan umat Islam dan akan memundurkan bangsa Melayu, kata Khalid Samad dalam bicara Haji Khalid Samad di Facebook Jom Channel malam tadi. Pengerusi Amanah Kelantan itu juga meluahkan rasa khawatir apabila umat Islam selesa dengan kemunduran yang berlaku seperti masalah air, pembangunan dan pengangguran yang tinggi di Kelantan. Bila dia cakap dia parti Islam, sikapnya tidak menunjukkan sebegitu dan doktrinnya memundurkan umat Islam. Adakah itu yang kita inginkan? Soal Khalid Samad. Ada yang kata dunia ini tak penting. Yang penting kita fikir ialah akhirat.
tak payah pembangunan buang masa. Jadi selagi mana umat Islam mempunyai kefahaman yang sebegitu, maka Perikatan Nasional akan menang dan inilah cabaran dihadapi Pakatan Harapan BN, ujar beliau lagi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu dan ulasan Khalid Samad kali ini. Khalid Samad menyatakan Perikatan Nasional kerajaan gagal, berkuasa pun sebab peralatkan nama Islam. Sebelum kita teruskan, kata-kata yang paling menyengat daripada Khalid Samad ini ialah apabila Kerajaan Perpaduan di Selangor membentangkan prestasi sepanjang 5 tahun, ia sudah tidak lagi relevan disebabkan ada penyokong Perikatan Nasional yang sudah didoktrinkan dengan bahawa prestasi dan kecemerlangan kerajaan tidak penting. Apa yang penting, kata Khalid Samad, Perikatan Nasional yang kononnya mahu menyelamatkan Islam itu mesti kekal berkuasa biarpun gabungan itu terbukti gagal dalam pentadbiran mereka, kata Khalid Samad lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.